Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini cikgu nak share tutorial berkaitan dengan bab 4 Fizik KSSM tingkatan 4 di mana dalam bab 4 kita belajar berkaitan dengan bab haba lah berkaitan dengan bab haba. So dalam bab haba itu kita akan belajar bermula daripada keseimbangan terma diikuti dengan muatan haba tentu, kemudian haba pendam tentu dan terakhir sekali kita akan belajar berkaitan dengan hukum gas. So hari ni cikgu nak tunjuk nak bantu pelajar bagaimana sebenarnya nak menjawab soalan kertas 2 bahagian A dan juga bahagian C lah. Bahagian B nanti cikgu tunjukkan jugalah. So hari ni cikgu nak tunjuk kertas 2 bahagian A dan juga bahagian C. Bagaimanakah panduan untuk menjawab. Tajuk yang kita fokus hari ini adalah subtajuk untuk haba pendam tentulah. Kalau dalam fizik tu dia diberi oleh formula L. Diberi oleh formula L. Kalau sebelum ini kamu belajar muatan pengetahuan sedia ada kamu, sebelum ni kamu dah belajar muatan haba tentu. Muatan haba tentu. Di mana formula dia Q sama dengan MC theta. So clue-nya dekat sini. Terdapat perubahan suhu. Dan fasanya pun kalau dari segi graf untuk muatan haba tentu, grafnya kalau kita cikgu tukar warna pen dulu, kalau kita lakarkan graf dia seperti inilah. Katakan graf pemanasan untuk ais. Graf yang cikgu dapat lukis seperti ini. Ini suhu. Ini faktor masa. Grafnya macam inilah. Suhu meningkat. Manakala untuk haba pendam tentu ni pula diberi oleh formula L sama dengan Q per M. Dari segi graf yang kamu akan jumpa untuk haba pendam tentu ini, graf yang kamu akan dapat lihat seperti inilah. Di mana dalam faktor haba pendam tentu ni suhunya adalah mala lah. Suhunya adalah mala ataupun bahasa yang mudahnya tidak berubah. Tidak berubah. Maksudnya flat. Maksudnya flat. Jadi kalau kita gabungkan graf ni, katakan graf A dan graf B, untuk graf pemanasan ais ni kalau kita gabungkan dia jadi macam ni lah. Jadi macam ni. Dia lurus. Ni cara melukis graf dan pastilah cara melabel. So di sini kita menggunakan muatan haba tentu. Kawasan A ni, kawasan B ni kita gunakan formula haba pendam tentu. Clue untuk haba pendam tentu, suhunya tidak berubah. Suhunya tidak berubah. Jadi untuk lebih lanjut kita pergi kepada slide seterusnya. Mungkin di dalam soalan nanti cikgu boleh kupas dengan lebih detail. Okey, contoh soalan. Contoh soalan. Okey, sebelum itu suka juga cikgu ingatkan ataupun cikgu memberi peneguhan sedikit berkaitan dengan muatan haba tentu. Kalau dari segi definisi yang perlu pelajar tahu adalah kuantiti haba yang perlu diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim 1 kilogram bahan tertentu. Contoh untuk kita menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius saja untuk air, kita perlukan contoh 400 Joule. Contohnya lah. Contoh itu kena faham betul-betul tu. Muatan haba tinggi, muatan haba
muatan haba tentu yang tinggi bagaimana, muatan haba tentu yang rendah dan bagaimana, dan apakah sifat-sifatnya. So, berkaitan dengan muatan haba pendam tentu. So, kita lihat pada soalan ini sebenarnya merupakan eksperimen lah. Eksperimen yang ada di dalam silibus kamu. Okey. Rajah 81 menunjukkan susunan radas untuk mencari haba pendam tentu. Pelakuran ais. Di mana pelakuran ni prosesnya adalah daripada pepejal ini dia menjadi cecair. So, perkataan yang ada dekat sini cikgu highlightkan sedikit. Kita nak lihat yang apa yang dimaksudkan dengan pelakuran ais. Okey. Jadi kalau kamu perhatikan dalam gambar rajah perhatikan betul-betul kita ada joule meter di situ. Kemudian kita apa ada lagi? Pemanas rendam. Pemanas rendam ni dulu zaman cikgu kita panggil heater lah. Kita panggil dia sebagai heater, pemanas. Kemudian bawahnya ada bika dan ada satu neraca elektronik yang digunakan untuk menimbang air. Menimbang air kesan daripada pencairan air batu itu. Jadi dekat sini kita tengok soalan apakah yang kita nak jawab sebenarnya selepas ini. Kita tengok soalan Jadi pelakuran tadi cikgu lupa nak ingatkan cikgu lupa. Pelakuran ni sebenarnya adalah kuantiti haba yang diserap semasa peleburan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa pembekuan bagi 1 kilogram bahan itu tanpa perubahan suhu. So, pelakuran dalam kes eksperimen kamu ni adalah proses peleburan. Proses peleburan di mana habanya diserap. Okey, tengok soalan. Okey, apakah maksud haba pendam tentu? Haba pendam tentu ni dia tak spesifikkan pada kamu. Dia tak kata haba pendam tentu pelakuran, dia tak kata haba pendam tentu penguapan. Balik semula pada tadi, slide yang sebelum ini. Okey, haba pendam tentu ni cikgu buat catatan sedikit. Haba pendam tentu dia ada dua lah. Satu pelakuran di mana proses yang kamu nampak yang dalam rajah 81 ni adalah proses peleburan. Proses peleburan di mana pepejal ditukarkan kepada cecair. Okey, pelakuran pepejal tukar kepada cecair. Suhu tak berubahlah. Suhu sama. Okey, yang kedua kita ada penguapan. Keadaannya adalah ataupun proses yang terlibat di sini adalah proses apa? Proses pendidihan lah. Proses pendidihan ataupun kondensasi. Pendidihan. Satu lagi proses adalah kondensasi. Kondensasi. Okey, kalau yang ke atas tu cikgu lupa nak notekan satu lagi iaitu proses pembekuan. Okay, cikgu buat jugalah sini cikgu padam dulu. Pembekuan. Ini penting Pembekuan proses daripada cecair kepada pepejal. Okey, dalam dua keadaan ini kita sudah faham yang akan berlaku pada kedua-dua proses ni adalah pepejal kepada cecair, haba serap lah.
Haba diserap. Haba diserap. Dan satu lagi adalah haba dibebaskan. Ini serap, sini bebas. Begitu dengan pendidihan. Begitu juga dengan pendidihan. Yang ini serap dan yang ini bebaskan. Ini apa yang berlaku pada haba yang dibekalkan. Jadi jelaslah bila haba pendam tentu ada dua, iaitu haba pendam tentu pelakuran, haba pendam tentu penguapan. Dan sudah pastinya kamu kena tahu tiga definisi lah. Tiga definisi. Yang pertama muatan pula. Kamu kena tahu definisi haba pendam tentu. Kemudian kamu kena tahu haba pendam tentu pelakuran dan haba pendam tentu penguapan. Jadi untuk soalan. Soalan di sini minta kamu mentakrifkan haba pendam tentu sahaja. Tidak pelakuran dan juga satu lagi adalah tadi cikgu dah sebut penguapan. Jadi dekat sini maksudnya adalah kamu boleh buat haba tentu ini adalah haba yang diperlukan. Haba yang diperlukan lah. Kamu boleh jawab ni secara cantiknya kamu boleh kata haba pendam ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah pepejal kepada cecair 1 kilogram bahan pada suhu tetap. Itu dia punya keyword je dekat sini. Keywordnya adalah pada suhu tetap ni. Ataupun dalam bahasa mudah adalah tidak berlaku perubahan suhu. Manakala cikgu sebutkan juga untuk haba pendam tentu pelakuran ialah proses kuantiti haba yang diserap semasa peluburan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa pembekuan bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Manakala untuk haba pendam tentu penguapan adalah kuantiti haba yang diserap semasa pendidihan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi bagi 1 kilogram bahan itu tanpa perubahan suhu. So, kita kena hafal 3 definisi bagi soalan ini untuk membantu kita faham. Soalan boleh tanya muatan haba tentu, muatan haba pendam pelakuran, haba pendam penguapan. So seterusnya kita lihat soalan berbentuk penyelesaian masalah. Okey, dekat sini soalannya, cikgu tukar pen sekejap. Okey, kita ada ais berjising 0.5 kg pada 0 darjah. Okey, berubah menjadi air pada 30 darjah. Kita dah nampak dah grafnya. Kita dah nampak dah grafnya sepatutnya. Apabila dipanaskan menggunakan kuasa 1000 watt selama 30 minit. Kita diberi kat sini muatan haba pelakuran bersamaan 3.36 kali 10 kuasa 5 joule per kilogram. Itu maklumat yang diberi dan biasanya dalam soalan memang adalah memang ada untuk kemudahan murid menjawab. Cikgu highlight lah, ini memang diberi. Kalau nak hafal pun tak ada masalah.
Dan juga diberi di situ maklumat berkaitan muatan haba tentu bagi air. So, nyatakan masa pemanasan dalam unit SI. Dalam unit SI masa dalam unit SI ni maksudnya ianya perlulah ditulis dalam saat lah. Ditulis dalam saat. Mesti. Untuk masa mesti dalam saat. Jadi yang kamu nampak ni adalah 30 minit. So untuk 30 minit tukar kepada saat. Kaedahnya adalah 30 kalikan dengan 60. Sebab 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Maka kamu akan dapat 1800 saat. Ingat dalam fizik segala bentuk jawapan mesti berdasarkan kuantiti asas yang 5 dalam fizik. Dapat 1 markah. Kemudian seterusnya hitungkan haba yang dibekalkan oleh pemanas rendam. So kalau kamu lihat dekat sini, macam mana kamu nak hitung ni adalah kalau kamu tengok soalan tadi, dia kata ais ini daripada 0 darjah dan berubah menjadi air. Dan berubah. Perkataannya dekat sini cikgu gariskan. Cikgu highlightkan. Keyword yang kamu kena faham adalah ada perkataan berubah fasa itu. Ada keadaan berubah fasa daripada air daripada pepejal kepada air. Maksudnya kalau dia dipanaskan saja, dia masih dalam keadaan pepejal. Tapi sekarang keadaan ini sudah berubah daripada keadaan pepejal kepada cecair. Bermaksud, soalan yang kamu nak selesaikan ini ada 2 graf lah. Cikgu lukiskan grafnya. Graf yang pertama, fasanya adalah sini sepatutnya theta darjah Celsius, sini T Celsius. Yang pertama tadi daripada 0 darjah 0 darjah kepada 30 darjah Celsius. Yang ini tidak berlaku perubahan fasa. Dia masih lagi dalam keadaan pepejal lah. Ini dah berlaku keadaan. Dah berubah fasa. Dah berlaku perubahan fasa. Tapi suhunya adalah mala di sini. Cikgu catatkan sedikit agar kamu nampak. Ini keadaan pepejal. Ini pepejal plus cecair. Suhunya mala. Jadi idea yang kamu nak hitung haba ni adalah kamu kena pertimbangkan 2 graf ini. Di sini kita ada Q sama dengan MC theta, iaitu muatan haba tentu. Dan sini kita ada L sama dengan, ataupun kalau kamu tak nak keliru, kita guna je formula yang sama, iaitu Q sama dengan ML. Q sama dengan ML. Senang. Q sama dengan ML yang merujuk pada haba pendam tentu. Itulah pengiraan dia lah. Jadi, haba yang diperlukan adalah Q sama dengan MC theta tambahkan dengan ML. Jadi kita tahu dah. Kalau ini muatan haba tentu, kita gunakan muatan haba tentu air. Yang ini pendam pelakuran kita gunakan untuk pelakuran, iaitu maklumat yang diberi pada dalam soalan ni. Muatan haba pendam pelakuran untuk AIS 336 dan muatan haba tentu untuk air 4200. Kita catat kat situ. Jadi M-nya masukkan tadi 0.5. C kita ada untuk air 4200. Kemudian untuk perubahan theta daripada mesti 30 darjah tolak 0 darjah tambah M 0.5 kilogram. L tadi adalah 336 lah. 336 kali 10 kuasa
Berapa tadi? 3. 5 5. Manakala untuk muatan haba tentu tadi sepatutnya adalah 4,200 joule lah. Jadi kita kira dengan bantuan kalkulator, sepatutnya jawapan kamu adalah 231 kali 10 kuasa 5 joule. Okey, ini cikgu berdasarkan jawapan lah. Nanti kalau silap, asalkan kamu tengok pengiraan tu betul dan formula betul, itulah jawapannya. Okey, selesai. Macam mana nak menghitung haba yang diperlukan. So, keywordnya adalah kamu kena faham situasi, terdapat perubahan fasa atau tidak. Kalau tidak terdapat perubahan fasa, kita akan gunakan muatan haba tentu. Itu Q sama dengan MC theta. Kalau terdapat perubahan fasa, kita sama dengan Q sama dengan ML. Tetapi kalau proses keseluruhan, kita akan tambahkan dua proses pula. Muatan haba tentu dan juga muatan haba pendam. Okey, soalan berikutnya. Okey, soalan ni soalan berfikirlah, analisis. Keraja 8 menunjukkan satu cawan bertutup. Cawan ini tidak sesuai. Keywordnya tidak sesuai. Cikgu gariskan je lah. Tidak sesuai untuk mengekalkan suhu bagi minuman panas dalam masa yang lama. Maksudnya cepat sejuk lah. Ini biasa kita jumpa dekat kedai-kedai lah. So bekas itu tiup dinding 2 lapis, kertas 2 lapis dalam vacuum dan ditutup dengan satu macam lapisan plastik. Ini biasa kita jumpa lah di kedai-kedai yang menjual minuman. 7E pun ada. Okey, anda dikenaki untuk mencadangkan ciri-ciri yang sesuai untuk cawan bertutup dalam Raja 81 tadi yang boleh mengekalkan suhu bagi minuman panas dalam masa yang sama. Maksudnya di sini pelajar perlu membuat pengubahsuaian pada cawan tadi agar suhu boleh tahanlah lama. Agar suhu boleh tahan lama. So ini antara orang kata apa? Ciri-ciri lah. Ciri-ciri cawan jenis apa? JKLM. Kemudian bahan penutup. Yang pertama untuk J, konduktor haba. K, bukan konduktor haba dan seterusnya. Dan tiup dinding 2 lapis disalut oleh J, cat hitam. K, cat berkilat. L, cat berkilat. M, cat hitam. Dan ruang vacuum tu kecil, besar dan juga kecil. So, pelajar kadang-kadang tak perlu tahu. Kadang-kadang pelajar hanya tahu 2 daripada 3 ciri-ciri. Kadang-kadang pelajar perlu tahu 1 daripada 3 ciri-ciri ini. Tapi boleh juga menjawab, masih lagi boleh memilih jawapan yang betul berdasarkan sifat-sifat yang kamu nampak lah. Mesti ada yang kamu tahu dekat sini. So, antara dekat sini, untuk yang paling penting lah sebenarnya untuk mengelakkan suhu ini terbebas keluar, sudah pasti cawan tadi diperbuat daripada bahan yang ini mesti kamu faham lah. Apa maksud konduktor ni? Konduktor haba ni maksudnya dia pengalih. Dia pengalih haba. Ini maksud saja yang perlu pelajar faham lah. Apa maksud konduktor? So, bila dia mengalihkan haba, bermaksud air tadi cepat sejuk. So, dia mesti bukan konduktor haba yang baik. So, kita pangkah untuk J dan juga L. So, kita hanya fokus pada K dan juga M. Kemudian tiup dinding 2 lapis. So yang pertama kita dengan cat berkilat dan yang kedua ada cat hitam. Kena tahulah sifat-sifat cat berkilat dan juga untuk cat yang warna hitam ni kenapa itu nanti kita cikgu sebutlah. Kemudian hujung tu ruang vacuum. Kita nak besar ke kecil ni logik lah, kita tahu mesti nak besar. So kalau kita tahu 2 daripada 3, so jawapannya adalah K lah. Walaupun kita tak familiar dengan apakah tugas untuk cat berkilat ini. Itu yang itu kaedah panduan menjawab. Kalau satu saja belum tentu kita dapat menjawab, tapi masih dapat markah sebenarnya kalau salah pun. Tapi kalau kita tahu 2 daripada 3 ciri-ciri yang ada ni, kita dah boleh menjawab atau memilih jawapan yang betul. Dan kalau salah pun masih lagi dapat
markah kecuali memang betul-betul salah. Contohnya, kalau kamu dah pilih konduktor haba, bermaksud memang salah lah. Tapi kamu berhak lagi kalau kamu kalau dalam ciri-ciri itu dia betul, kamu masih boleh dapat markah lagi. Okey, soalan. Okey, apakah bahan yang sesuai? Yang pertama untuk penutup tadilah. So, kita pilih bukan konduktor haba lah. Kita pilih bukan konduktor haba. Soalan yang sama ni. Ni bahagian C kan? Ya, betul. Bukan konduktor haba. Lagi. Sorry, ni soalan masih kertas bahagian A lah. Bahagian A yang diubah suai. Sebenarnya konsep yang sama juga. Cara menjawab ini kita akan jumpa dalam kertas 2 bahagian C. Sebab tu saya ambil bahagian A dan bahagian C. Kita nak tengok persamaan antara bahagian A dengan bahagian C. Cuma bahagian C kita akan jawab dalam bentuk jadual. Tapi dalam bahagian A kita jawab dalam ruang yang disediakan tu. Sebab tu saya ambil cara menjawab bahagian A dengan bahagian C untuk tajuk muatan haba pendam tentu. Okey, tujuan. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah penebat atau penghalang lah. Penebat atau penghalang haba hilang ke persekitaran. Okey. Dan tiup dinding 2 lapis disaluti oleh, okey, jawapan tadi kalau kita tengok walaupun kita tak tahu, okey, jawapannya adalah cat kilat kan. Yang ni. Ini kesan dia lah. Kalau kita tak tahu, kita masih dapat markah di sini. Kita masih dapat markah di sini sebab kita dah pilih yang betul. Kalau ikutkan pilihan kita tadi ialah K. Maksud kalau kita pilih K, bermaksudnya yang atas kita dapat markah untuk 2 markah. Katakan untuk 2 ni kita cuma tahu cat kilat sebabnya kita tak pasti, bermaksud mungkin salah. Kita masih dapat 1 markah lah. Dan jawapannya adalah untuk pantul haba dari dinding. Untuk pantul haba dari dinding untuk elak dia apa? Hilang ke persekitaran. Itu panduan dia lah. Itu panduan dia untuk menjawab. Kita masih dapat markah. Yang penting jawab. Okay, dan soalan yang ketiga, ruang vakum di antara 2 dinding. So, kalau kita pilih K, sudah pasti jawapannya adalah besar lah. Ruang vakum yang besar. Sebabnya adalah menghalang haba hilang ke persekitaran. Menghalang haba hilang ke persekitaran. Okey, kalau betul di atas dapat, betul di bawah dapat 2 markah lah. Kalau salah 1, atas salah, bawah betul pun masih dapat 1. Kalau atas betul, bawah salah pun 1 juga. Okey, dan soalan yang terakhir, ini apakah minuman panas yang pilih cawan yang paling sesuai? Jawapannya K lah. Ni yang cikgu cakap ni. Kalau kita pilih K, bermaksud dalam untuk 3 kuantiti yang kita jawab tadi, kita dapat 3 markah. Untuk alasan, setiap alasan yang betul, kita dapat 3 lagi markah. Itu panduan. Dan kaedah yang sama diguna pakai dalam kertas 2 bahagian C yang dibuat nanti di dalam bentuk jadual. Okay, kita tengok bahagian C. Okey, soalannya di sini, cikgu tukar pada highlight. Okey, raja warna hijau pula cikgu tukar. Tukar warna lain lah, biru. Raja di atas menunjukkan 2 belon logam yang serupa. Okey, serupa di sini dipandangkan selama beberapa minit dalam air mendidih. 2 berbola logam itu kemudian dipindah ke dalam 2 buah bika yang mengandungi cecair. Cuma berbeza dari segi cecair, satu X, satu Y. Tapi ianya adalah logam yang serupa. Ini kena faham. Waktu itu sebelum proses dikenakan haba di bawah. Maksudnya objek ini akan menyerap haba. Okey, inilah dapatan eksperimen. Okey, dalam cecair X, suhu asal kita lihat dekat sini. Kalau kamu nampak, saya tukar dulu kepada pen. Okey, suhu asal 25, tapi untuk cecair selepas dimasukkan ke dalam cecair X dia menjadi 40. Okey.
Untuk cecair Y pula, asal samalah, asal sama sebab dia dapat bekalkan daripada suhu yang punca haba yang sama, tetapi dia bertukar ataupun menurun kepada 30 darjah dalam cecair Y. Kita fahamlah dekat sini apa yang akan berlaku. Kenapa dia turun dan kenapa dia naik. Sepatutnya objek yang ada dalam fikiran kamu adalah yang pertama adalah haba hilang persekitaran. Apa yang kau nampak 40 dan 30 darjah ni adalah kedua-duanya meningkat dari segi bacaan suhu lah. Sebab asalnya logam ini panas. Asal logam ini panas, suhu asal untuk cecair X dan cecair Y ni adalah 25 darjah. Bila masuk saja sudah pastilah berlaku peningkatan suhu. Dalam erti kata, dalam tajuk bab 4 ni kita ada konsep suhu ini dicapai, kedua-dua suhu ini dicapai berdasarkan keseimbangan terma. Okey, kedua-dua ni dicapai disebabkan oleh keseimbangan tengah. Itu yang memberi bacaan akhir. Okey, inilah jisim untuk bola logam tadi 300 dan masing-masing 300 gram. Muatan haba tentu untuk cecair X adalah 2100 dan untuk Y ni 4200. Kalau kita yang menghafal, tadi kita tengok Y ni 4200 merujuk kepada, ya betul, merujuk kepada cecair. So Y tu jadi 30 darjah. Tapi untuk X ni dia menjadi 40 darjah. Apakah kesannya? Apakah kaitannya dengan muatan haba tentu? Itu yang kita tengok soalan seterusnya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan specific heat capacity atau dalam bahasa Melayunya muatan haba tentu? Ni cikgu dah sebut tadilah, cikgu dah sebut awal tadi. Okey, apa dia? Jawapannya adalah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Cikgu tulis kat sini lah. Mana yang sesuai. Dia kat sini. Kuantiti haba, cikgu buat short form lah, yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Keluar akhirnya definisi yang cikgu suruh hafal. Terangkan. Ni penting. Ni soalan ni mesti wajib ni keluar dalam kertas 2 ni biasanya. Soalan yang 4 markah ni memang ada. Memang ada soalan kertas 2 bahagian B, bahagian C memang ada soalan ini. Memang akan ada. Tak kita boleh lari. So macam mana nak jawab menggunakan soalan yang diberi peruntukan markahnya adalah 4 markah. Terangkan dalam konteks muatan haba tentu mengapa suhu air akhir cecair S lebih tinggi daripada cecair Y. So apa idea dia kat sini? Apa idea yang kat sini? Apa yang kamu nampak sebenarnya asalnya adalah kedua-dua bola tadi direndam ke dalam cecair X dan Y dan mempunyai suhu yang sama. So apa yang berlaku selepas itu? Kalau kita tengok X mempunyai muatan haba yang kecil 2100 tadi berbanding dengan Y 4200. So apa yang berlaku apabila dia mempunyai muatan haba yang kecil, kesannya adalah dari segi definisi dia, untuk 1 darjah dia perlukan suhu sebanyak 2100. Bermaksud cecair X lebih cepat mendapat kenaikan suhu. Itu yang penting cikgu cakap definisi. Definisi amat penting. Jadi cikgu tulislah jawapan yang sebenar untuk membolehkan pelajar memahami dengan lebih jelas lah. Yang pertama, cadangan jawapan cecair X dan cecair Y mempunyai
suhu awal yang sama. Okey. Dan menerima berbola logam yang sama. Okey. Jawab jangan buat macam cikgu ni lah. Jangan berjalan bentuk poin. Kamu jawab terus sambung. So, cecair X mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Okey. Berbanding Y. So, kesannya apa? Kenaikan suhu, kenaikan suhu cecair X lebih cepat berbanding Y. Yang keempat, kesannya suhu X lebih tinggi berbanding Y. Okey, tu untuk 4 markah panduan menjawab untuk 4 markah. Okey, soalan B yang pertama. Okey, apakah soalannya? Kita tukar warna pen. Berdasarkan maklumat diberi Raja 11.2 dan Jadual 11.1, hitung jumlah tenaga haba yang terlibat bagi cecair X dan cecair Y. Okay, kita kena kira lah. Kita kena kira untuk X. Sebab dia menggunakan muatan haba, tentu untuk X MC theta. Kita kira M tu sama 0.3 kali 2100. Suhu perubahannya daripada 40 kepada 25 tadi. Kita dapat 9450 joule. Okey, untuk Y sama juga formula. Okey, 0.3 kali 4200. Perubahan suhu 30 tadi tolak dengan 25. Kita akan dapat 6300 joule. Itu kesan lah muatan haba tentu kepada sesuatu kuantiti bahan tertentu. Okey, soalan berikutnya. Nyatakan satu andaian yang anda buat dalam 11B tu. Okey, andaian jawapan standard dalam tajuk ni adalah kita andai, jadi saya buat warna merah. Ini jawapan standard biar kamu ingat. Kita andai tiada haba terbebas ke persekitaran. Jawapan standard lah. Jawapan standard. Okay, seterusnya jawapan untuk kertas 2 bahagian C. Inilah yang saya kata panduan menjawab berbeza bahagian A dengan bahagian C. Tapi kalau kamu tengok bentuk atau macam mana dia jawab, kamu akan nampaklah persamaan. Cuma cara menulis jawapan saja yang berbeza nanti. Okey. Di sini dinyatakan 3 reka bentuk untuk 4 periuk tekanan. Kamu nampak ni ada 4. 1,
PQRS ni ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 dengan ciri-ciri tertentu lah yang pertama yang dinyatakan di sini. Kamu nampak dalam untuk P ni tanpa gegelung pengetat. Kemudian bekasnya satu lapisan sahaja. Kemudian dibuat daripada periuk besi tanpa injap pelepas. Ni yang kat sini lah macam untuk keluarkan wap. Untuk Q pula dibuat daripada keluli, banyak lapisan, terdapat gelung pengetat ni digetah. Gelung getah yang diletakkan di bawah penutup injap dan mempunyai injap pelepas. Dan nombor 3 ni tanpa injap pelepas, gegelung pengetat, satu lapisan periuk besi. Dan soalan yang terakhir, injap pelepas, banyak lapisan dan periuk dibuat daripada keluli. So dalam soalan ni dia memerlukan kemahiran sebenarnya, kemahiran pelajar menjawab. Kalau dari segi logik, murid di luar, mungkin kamu terus akan menjawab Q sebab kamu dah nampak. Semua rupa bentuk periuk tekanan adalah seperti Q. Itu biasalah kalau yang biasa jumpa. Yang biasa jumpa. Tapi kalau dari segi ilmunya, periuk tekanan ni mesti mempunyai yang paling penting adalah injap pelepas. So injap pelepas ada kat sini. Injap pelepas kat sini ada. Yang P tak ada. So P kita pangkah. Jadi buat tanda pangkal lah untuk warna pen yang berbeza. Okey, untuk injap lepas tak ada untuk P tapi ada untuk Q, ada untuk R dan ada untuk S. Kemudian mesti ada getah tu, gegelung pengetat. So Q ada tanpa injap, yang ni tanpa injap dia tak ada. Pangkal. Kemudian dia ada gelung pengetat. Okey, ada. Tapi tak gunalah sebab yang pertama dia dah pangkah kan. So yang ini injap lepas ada, periuk ada, dia tak ada. Dia tak ada gegelang pengetat. So kalau kamu tengok dekat sini, bila salah satu saja, automatik kamu terus dapat jawapan untuk Q. Itu panduan menjawab lah. Itu panduan menjawab. Jadi terangkan kesesuaian setiap spesifikasi, pilih periuk tekanan yang betul. Ni yang cikgu kata kena jawab menggunakan kaedah jadual. Cikgu jawab kat ruang kosong ni lah. So ciri yang pertama, ciri-ciri yang kita bagi 2. Penerangan lah sebab. Okay, yang pertama tadi periuk keluli. Kenapa dibuat pada keluli? Periuk keluli. Kenapa? Ni dari segi periuk keluli ni ada kaitan dengan material lah. Yang pertama, keluli ni tidak mudah karat. Ataupun kamu nak jawab lebih tahan lama pun boleh lah antara pilihan jawapan. Kemudian tadi mempunyai injap pelepas. Yang saya kata ciri yang amat penting lah. Mempunyai injap pelepas. Untuk uap tu keluar. Pelepas. Okey, tujuannya bebaskan tekanan lah. Membebaskan tekanan gas. Okey, kemudian ada gelung pengetat. Ada gelung pengetat dan biasanya ianya adalah getah lah. Itu maksudnya menghalang lah. Menghalang kebocoran. Halang kebocoran tekanan. Dan terakhir sekali dibuat dalam bentuk banyak lapisan. Banyak lapisan. Sudah pastilah jawapannya untuk menahan tekanan. Menahan tekanan di dalam periuk. Untuk keluli tadi ni kita boleh buat pilihan jawapan untuk tahan lebih lama. Dan apakah periuk tekanan yang sesuai?
Okey, cara jawabnya adalah kalau kita tengok dekat sini peruntukan markahnya, ni cara dia, sini 1 markah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk soalan ni markahnya 10. So masa kita pilih tu yang sesuai, kita pilih apa? Kita pilih model Q. Model Q, nyatakan balik sebab dia. Sebab dia adalah periuk keluli. Periuk keluli. Kemudian, tu ada injap pelapis. Lagi, ada gelung pengetat. Dan dinding banyak lapisan. Banyak lapisan. Okey, selesai. Panduan menjawab soalan kertas 2 bahagian C untuk tajuk muatan haba tentu dan muatan haba pendam haba pendam sahaja. Kita tak cerita pasal pelakuran dan juga penguapan. Jadi sekian sahaja tutorial cikgu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.